Saudara, dengan persoalan siapa presiden seterusnya bagi Amerika Syarikat kini terjawab, negara-negara dunia kini tertanya-tanya apa kesannya kepada mereka. Bagaimana pentadbiran Trump nanti hubungan ekonomi dan dua hala antara Singapura dengan Washington. Dan apa mungkin pengaruh atau dasar Encik Trump kepada perkembangan dunia seperti perang di Gaza dan Ukraine. Namun pertama sekali, apa faktor-faktor yang menjadi pemacu utama kemenangan Trump? Ini ulasan pakar politik Dr. Nosyaril Saad. Beliau bermain lebih banyak pada isu-isu domestik. Apakah yang menyebabkan kemenangan Trump? Sebenarnya isu luar itu tidak menjadi keprihatinan besar bagi rakyat Amerika. Kalau kita lihat dua faktor utama yang menyumbang kepada kemenangan Trump, di antaranya adalah kos sara hidup atau inflasi. Ini tidak dapat diselesaikan semasa pemerintahan Joe Biden. Encik Trump semasa pertama kali menjadi presiden pada 2017 lantang menggunakan pendekatan Amerika didahulukan. Dasar ini termasuk mengenakan tarif lebih tinggi kepada rakan dagangannya dan sehingga 20% kepada semua negara. Jadi muncul persoalan bagaimana ini akan menjejas Singapura dan hubungan Singapura-Amerika di bawah pentadbiran Trump kali kedua. Semasa Trump menjadi presiden pertama kali, banyak sekali dasar-dasar itu yang mungkin berbeza daripada presiden-presiden sebelumnya. Beliau lebih fokus kepada aspek-aspek domestik. Beliau juga adalah seorang presiden yang cuba melihat keluar daripada kerangka perdagangan dunia yang bebas dengan melaksanakan beberapa tarif-tarif untuk menyekat globalisasi. Dan ini sekaligus memberikan natijah kepada negara-negara seperti Singapura yang mengharapkan kebebasan ekonomi itu diteruskan. Itu satu aspek. Dari sudut kesan daripada Singapura, Singapura sudah mungkin membuat persediaan kerana mereka lihat kesan daripada Presiden Trump pada kali pertama beliau menjadi presiden. Dan apabila Cik Joe Biden mengambil alih, dunia sudah berubah dari sudut strategik dan dari sudut ekonomi. Dan saya fikir sekarang ini kita perlukan juga saluran-saluran yang alternatif. Dan jadi saya lihat bahawa dari sudut persediaan itu sudah ada, walaupun mungkin tidak akan banyak berubah dari sudut hubungan diplomasi di antara Amerika dengan juga Singapura. Di pihak Singapura, Perdana Menteri Lawrence Wong semalam sudah pun menyuarakan kesediaan bekerja rapat dengan Encik Trump demi meningkatkan lagi hubungan dua hala. We are familiar with President Trump. When in his first term, he had visited Singapore for the Trump-Kim summit. We had also, under his watch, extended our defense partnership agreement, and we had continued to advance our trade and investment flows between both America and Singapore in a very productive manner. So we look forward to working with him and his team to further strengthen our bilateral ties and to strengthen America's partnerships in this part of the world. Satu lagi kini menjadi perhatian dunia ialah apakah nanti dasar Encik Trump berhubung perang di Israel-Hamas dan perang Rusia-Ukraine. Dalam hubungannya dengan Rusia disifatkan sebagai mesra dengan Presiden Vladimir Putin. Berhubung Israel pula, beliau cukup rapat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bagi soal Gaza, ini turut menimbulkan tanda tanya apakah perang di Gaza nanti akan menjadi semakin buruk atau beransur pulih. Encik Donald Trump menjanjikan bahawa beliau akan membawa keamanan dan menjanjikan bahawa tidak akan tercetus peperangan dunia ketiga. Tapi itu adalah retorika semasa kempen. Isu-isu peperangan di antara Rusia dan Ukraine dan juga peperangan di Timur Tengah adalah isu yang kompleks. Tapi kalau kita lihat semasa Trump menjadi presiden pertama kalinya, beliau telah berjaya untuk memenangi hati pemimpin-pemimpin di Timur Tengah menerusi piagam Abraham dan semacam menghubungkan negara-negara Arab pada waktu tersebut bersama dengan sekutu kuat Amerika Syarikat iaitu Israel. Mungkin dengan gaya kepimpinan beliau sebagai seorang businessman, sebagai seorang peniaga yang hebat, mungkin akan mendapat penyelesaian yang terbaru.
Ditanya tentang persaingan dan hubungan Amerika dengan Asia, khususnya dengan China, Dr. Nur Syahril berkata Amerika akan sentiasa ketara dalam geopolitik dunia. Namun kini ada banyak kuasa yang menyaingi kepimpinan Washington dan hubungan dasar luar mereka tidak sangat tertumpu kepada dengan Amerika Syarikat sahaja.